عليه السلام وثم إلى روح أولياء الله تعالى والعلماء الله تعالى وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله إياك نعبد وإياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباقي والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم. مفتاح المريد في علم التوحيد لشيخنا العليم العلامة الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني عظامة الخلق الحسيني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan qiyamuhu bin nafsih. Arti qiyamuhu bin nafsih, berdiri ia Allah dengan sendirinya sendiri Allah. Jadi sambung balik, sambung daripada muzakarah kita pada bicara sifat Allah Ta'ala yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Mana mukallaf ialah orang yang diberatkan dengan hukum hakam Allah, supaya dia makrifat, dia kenal. Tak kata ni, dia kenal Allah Ta'ala. Kerana wajib ni wajib fardu ain. Tidak kira siapa orang itu, sebagaimana yang disebut dalam kitab Matan Zubat, awal wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Awal-awal yang difardu, diwajib di atas manusia ialah mengenal akan Tuhan dia dengan yakin serta dalil. Maka kita pun kenal Allah Ta'ala secara fardu ainnya. Kenal Allah Ta'ala yang dikenal hukum sifat Allah. Mana tiap-tiap sifat tu kita tahu nak hukum bagaimana. Gitu ni. Maka Nabi SAW sabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa dia yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Maka tafsirnya bagi hadis Nabi tadi pada peringkat syariatnya, kenal diri dengan makna sebagaimana Allah Ta'ala sebut
wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kamu, kenapa kamu tidak tengok untuk ambil dalil? Nah, dia ni. Maknanya kita kenal diri kita, maka kenal Allah Ta'ala dengan makna kita itulah tanda kata Allah Ta'ala tu ada yang menjadikan kita. Itu. Itu peringkat syariat orang panggil. Nah, dia kenal diri, kenal Allah dengan makna kenal kita ada, makhluk ni ada, itulah dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Sebagaimana kita duduk muzakarah dah sebelum ni. Nah, dia tanda Allah Ta'ala ada, tanda Allah Ta'ala sedia, tanda Allah Ta'ala kekal, tanda Allah Ta'ala tak serupa apa-apa tu makhluk ni. Nah, dia semua sekalinya makhluk ni. Maka tak ada bercanggah dengan hadis Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa dia yang kenal diri dia, maka kenal Tuhan dia. Pada peringkat syariatnya malah tu. Mana kita kenal diri kita, diri kita itulah tanda ada Allah. Diri kita itulah tanda Allah Ta'ala tu sedia. Diri kita itulah tanda Allah Ta'ala tu kekal. Diri kita itulah tanda Allah Ta'ala tak serupa gapo-gapo. Dan diri kita itulah tanda Allah Ta'ala tu berdiri dengan diri sendiri. Nah, ada pun peringkat orang panggil tarekat. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa dia yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Kenal diri hak mana? Hak tadi kenal diri sendiri dia panggil. Nah, kenal diri sendiri. Hak ni pula ni kenal diri terdiri dia panggil. Nah, kenal diri hak terdiri. Mana yang terdiri daripada zat jasad kita ialah zat roh kita. Maka kenal situ ialah kenal roh. Nah, itu ni. Kenal roh. Kenal pada mana roh? Kenal bahawasanya roh lah yang berjanji tak setia mula dengan Allah Ta'ala di alam arwah. Nah, di alam arwah mula Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam arwah mula roh kita. Nah, ketika mana Allah Ta'ala ambil perjanjian di antara roh-roh anak Adam masuk dengan kita-kita dan ambil penyaksian, kok jawab bala syahidna, bahkan kami menyaksi itu siapa? Roh kita mula. Maka roh ma'rifatullah, roh kenal Allah Ta'ala. Dan bila kenal di alam arwah mula, maka apabila Allah Ta'ala masuk dalam jasad, zat roh didiuk masuk dalam jasad, zulumat jasad itulah yang bakal roh terlupa. Dah perjanjian mula. Tu kerana zulumat jasad ni lah, maka roh terlupa perjanjian mula. Sebab itulah manusia banyak orang panggil jamu jasad daripada jamu roh. Ada memanjakan jasad daripada memanjakan roh, gemukkan jasad daripada gemukkan roh. Nah, sehatkan jasad daripada sehatkan roh. Kenapa? Kerana terhijab di antara roh dengan jasad, di antara roh di antara Allah Ta'ala dengan kita tu ialah jasad. Ada. Maka asal rohnya kenal Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana roh dah berjanji dengan Allah Ta'ala mula. Sebab itulah apabila dia kenal roh, maka dia kenal Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana roh mula berjanji tak setia dengan Allah Ta'ala. Nah, sebab tu orang yang kenal roh dia, maka tidak ada maksud lain daripada hidup dia, melainkan maksud dia ialah Allah Ta'ala. Ilahi, Tuhanku, kata Syekh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anta maksudi, engkaulah maksudku. Nah, itu ni. Jadi kita ke banyak maksud kita ke tanpa wami ni. Maksud kita nak buah harta, maksud kita nak gotu, nak gani, nak macam-macam nak maksud. Tapi orang yang kenal roh dan tahu asal muasal roh, bahawasanya roh janji tak setia dengan Allah Ta'ala, roh pernah kenal Allah Ta'ala,
maka dia menyatukan maksud dia. Apa maksud dia? Anta maksudi, Tuhanlah maksud. Wa ridhaka matlubi, dan ridha Tuhanlah dia tuntut. Nah, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Muhadiahkaku, mana membuikanku mahabbataka, cintamu, nah, wa ma'rifataka, dan makrifat kamu. Itu perkataan orang yang kenal Allah Ta'ala dengan roh. Nah, ni lagu mana? Dia kenal dia asal ialah roh. Kenapa? Kenapa bila kita meninggal dunia? Kenapa orang panggil mati? Karena tak ada roh. Tak ada roh daripada jasad. Dia jasad boleh gerak, mulut boleh kecek, mata boleh kelip. Ini kenapa? Karena roh ada. Maka roh ni gapo dia benda? Ada siapa dia boleh borai roh ni gapo. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diajar jawab, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Bila ditanya kepada Muhammad tentang roh, menjawab dia kata hijab Tuhan. Maksudnya kaji jahal. Ada ke tak? Ada. Mana dalil? Dalil bila kita cabut sorak keluar orang rasa sakit tak? Sakit itulah tanda roh ada. Nah, itulah tanda kata roh ada. Apabila roh berpisah daripada jasad, setara sorak bulu orang ni pun sakit dah. Kalau seluruh tubuh kita pisah di antara roh dengan jasad, nah, berasa lagu mana? Maka tidak ada persahabatan yang paling akrab, yang paling apa, yang paling kancing orang panggil. Ialah persahabatan di antara roh dengan jasad. Atau muka bumi ini tidak ada orang panggil persahabatan yang paling apa, ialah persahabatan roh dengan jasad. Kalau ada, ada, tak ada orang paling apa sekali. Sebut siapa? Sahabat Allah, ni kat sahabat Allah 10 tahun dalam saya. 10 tahun baru. Nah, bini baru 5 tahun baru. Nah, maka kalau orang panggil bersahabat rapat ni pun perpisahan itu takut, nah, sakit, apatah lagi perpisahan di antara roh dengan jasad. Hak saya bila saya sejak di perut mak lagi. Bersaing roh dengan jasad ni sejak di perut mak lagi. Maka saat nak pisah di antara roh dengan jasad tu sangat sedih, sangat sakit. Dan tidak ada perpisahan yang menyukakan. Ada ni. Tengok anak-anak kan. Anak-anak demo lah, kita tak ada anak lagi. Anak-anak demo kecil tu. Atang ngaji pasti ke tadika ke. Takut nak pisah dengan mak. Tak, suruh mak tunggu tu kat pokok depan sekolah. Apa? Anak diri. Masih pisah. Tak ada perpisahan yang menyukakan. Nah, gitu juga perpisahan dengan roh dengan jasad. Dan apabila orang panggil dua makhluk yang saling rapat, maka apabila kita pentingkan salah satu di antara dua, mesti ada cemburu. Mesti ada cemburu. Contoh kita pentingkan bini kita, sahabat 40 tahun dah, hidup sebatas selimut. Nah, tiba-tiba kita pun tamat dah masa ujian kahwin. Dia kahwin sehari baru kahwin, 3 hari baru kahwin. Tak ingat dah apa saya. Saya telefon tak akak, saya mesej tak balas, tak sejuk. Ada. Lagu mana bahasa saya? Allah dia awak binti apa ke saya? Nah, gitu juga Nabi ini. Kalau mesej jantan tu laki dia, suami dia penting ke saya. Nah, ni kau sangat. Lepok kali dah wapi. Tak itu. Balik tengok sama balik apa? Mesej tu laki penting ke saya. Pak bini aku mana? Bini. Oh, aku ni pun bukan bini dia. Nah, pak kalau kita penting ke jasad daripada roh. Nah, maka agak selesai jogging, jaga kesihatan apa? Jasad. Roh tak jogging. Roh tak akirasi. Nah, roh tak akir
rohani. Maka kita duk besar ke diri jasmani, diri rohani tak besar. Walaupun orang itu tubuh besar, berketul wadi, hakikat diri rohani dia sakit. Nah, diri rohani dia pedih. Kenapa? Karena dia sendiri berat ke jasmani daripada rohani. Dia tak kenal diri dia yang sebenar ialah diri rohani. Nah itu diri rohani. Kenapa? Karena diri rohani itulah janji tak sedia dengan Allah Ta'ala. Habis. Kalau gitu sambung. Bahagian nyepek dulu. Baca tak ada lagi. Sebab itulah wajib atas kita kenal Allah Ta'ala. Kenal pekat ma'rifatul amal. Hak ni, fardu ain. Hak tu ma'rifat orang panggil khas. Ma'rifat Allah kalau kita khasah dah. Mana? Perjalanan ahli tariqah. Nah, perjalanan orang nak menjalani hati salik ila Allah. Hati dia nak menuju ke Tuhan. Nah, itu orang panggil fardu kifayah. Ada buat ni fardu ain. Nah, fardu ain. Dan qiyamuhu bin nafsih. Apa weh qiyamuhu bin nafsih? Bahasa Arab kepada bahasa Melayu terjemahannya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Itu terjemah baru tu. Anda kata kan? Terjemah baru. Maka dalam banyak-banyak orang panggil perkataan ulama yang dikira sebagai mutasyabihat ialah sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Mana? Berdiri. Dia kata ni, mana al-mutabadaru minhu, benda kita segera faham bila sebut kata berdiri, daripada duduk kepada bangun. Itu berdiri. Berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala sifat dia berdiri dengan sendiri. Hak kita faham ke apa? Hak zahir faham. Allah panggil segera faham. Al-mutabadaru minhu, benda kita segera faham. Oh Tuhan dia nak bangun, tak ada siapa dia tolong dia bangun dengan sendiri. Atau apa hak kita segera faham. Maka makna hak segera faham mustahil ala Allah. Mustahil ala Allah. Bukan makna lagu tu. Bukan makna Allah Ta'ala daripada duduk nak bangun cokoh tu tak ada siapa dia tolong. Dia berdiri dengan sendiri. Bukan makna lagu tu. Kalau makna tu lagu tu kita mengaji sifat 20 tu kukuh. Pun kukuh apa lagi? Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Berdiri dengan sendiri. Apa makna katanya? Berdiri dengan sendiri. Ni Tuhan nak nganu cacil. Tak ada siapa tolong. Tapi bila-bila tak kira. Sebelum ni kita duk hurai ayat Quran ada ni. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa wa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Semua tu ayat-ayat orang panggil benda segera faham Tuhan supaya makhluk. Nah, makna sebenar bukan Allah tu dah. Maka ulama takwil secara ijmal pun ada, secara tafsir pun ada. Nah, kalau tu Quran hadis maklum dia kita mutasyabihat, kesamaran makna zahir. Nah, kesamaran makna hakiki dia. Maka berkehendak pada makna majazi. Begitu juga ni kalam ulama ni. Ulama kata sifat Allah Ta'ala yang keberapa ni? Sorwa 3, 4, 5. Kenal tak? Dia kelima. Apa bila tak betul pun kena dia ni. Dia ilmu ni bukan nak ilmu di bilik. Boleh bela, boleh hebat. Dah, lacak mulut. Tak tahu makna, tak sahih dekat. Nah, sebut tu qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Gapai mana? Tak erti. Tak sah juga etika. Bukan ilmu tajwid ni. Ilmu nak betul baca ayat tu tajwid. Ilmu nak bila dia bila. Ilmu bila. Tu ilmu ni bukan ilmu bila. Kita tak pandai bila, tak pandai sebut pun tak apa, tapi tahu makna. Tahu makna. Tu. Yang kelima ni qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Kalau kita terjemah Melayu ke Arab, apa Arab ke Melayunya, berdiri ia Allah Ta'ala dengan sendiri. Maka segera faham di kita Allah Ta'ala daripada duduk nak bangun, dah
dia berdiri tak ada siapa dia tolong. Hak tu makna mustahil ala Allah. Apa dia makna? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Sebelum nak masuk makna, dah ada ulama Jawi kita, terutamanya Tok D, Syekh Abdul Qadir Wangah Sekar Al-Fatani, anak murid bagi pada MK. Dia melayukan lagi, maknanya terlebih elok kita terjemah qiyamuhu ta'ala bin nafsi daripada Arab kepada Melayu. Ada Allah Ta'ala cara-cara dia, baru contoh. Ada Allah Ta'ala cara-cara dia, baru orang panggil tok mari kesabaran. Boleh nak terjemah berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Boleh juga. Kenapa? Tiap memang berdiri. Kalau kata qiyam ni duduk, jahil bahasa Arab. Supaya yadullahi fawqa aidi, tangan yadu memang tangan. Kau kena kata khata bodoh pula gitu. Ada juga yang kata yadung, tak dia nak kata tangan. Ada kata apa? Begok. Allah. Dah ada ni. Nak marah kau Wahabi itu lalu jadi. Siapa dia kata tu ada tangan? Kita duk terjemah ayat Quran tadi. Ada ni. Yadung tangan. Allah fawqa atas. Nah, aidi tangan-tangan. Hei mereka itu. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu. Mau segera faham, ada tangan, bukan makna tu dah. Maka ulama pun takwil secara tafsir. Ya ada makna qudrah, ya ada makna memelihara hafazah. Ya ada makna kuat. Tu. Tapi itu juga hani. Nah, qiyamuhu berdiri. Nah, berdirinya Allah bin nafsih dengan sendirinya Allah. Baik. Kalau gitu, boleh nak kata berdiri Allah Ta'ala sendiri? Boleh. Tapi makna kita faham, makna lagi akal. Cuma ulama kita jaga supaya tak se bagi syubhat orang awam. Tu siapa tahu tu ulama kita jaga. Nah, kerana syubhat orang awam pada bab akidah tu sangat haram. Sangat haram. Nah, lianna khata' fi fanni hadzal ilmi azimun. Karena salah dalam bab akidah ni besar, orang panggil bab apa? Jatuh dia. Bala bencana dia. Tidak pasti kafir. Tidak kafir pasti. Tidak pasti bid'ah kafir. Tidak kafir pasti bid'ah. Sebab tu ulama tak tahu. Kalau gitu ulama kita Melayu ni pula, bila dia tengok berdiri dia dengan sendirinya ni boleh kesabaran orang awam, maka dia jaga-jaga pada terjemah qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Dia terjemah mana? Allah Ta'ala ada cara-cara dia. Ada Allah Ta'ala cara-cara dia. Nah, Allah Ta'ala ada cara-cara dia. Jadi mari lagi kodok. Orang panggil persoalan di akal kita, Tuhan berdiri dengan daripada duduk kepada nak bangun berdiri tu tak ada sama dulu, tak ada lah. Dia terjemah lagu tu kan. Tapi makna sama lah. Apa makna ni? Dua makna. Dia qiyamuhu bin nafsi, dua makna. Dan makna baru ngaji makna. Ulama ambil daripada ambil kata sifat Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala bin nafsi ni, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan melainkan dia Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa Qayyum? Berdiri. Qayyum. Qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Maka ulama ambil situ jadi satu sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna? Dan makna berdiri ia Allah dengan sendiri itu, baru nak ayat mana ni? Tiada berkehendak kepada zat pertama. Pertama makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi, Allah Ta'ala itu tak berkehendak, tak berhajat kepada zat. Kenapa? Kerana dia bukan sifat. Situ. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat,
nescaya Allah Ta'ala tu sifat. Kenapa? Kerana pesan sifat lah orang panggil berajak pada zat. Ada ni? Kerana sifat-sifatnya maqama bil ghair. Nah, sifat-sifatnya maqama bil ghair. Benda hak diri dengan benda lain. Diri dengan apa? Diri pada zat. Jadi untuk guru kita, dia kata sebelum nak mudah faham sifat yang ta'ala bin nafsi, kita kena pakai, kena betul-betul pakai. Baru orang panggil mudah kita nak faham bahasa sifat yang ta'ala bin nafsi. Mana? Pakai. Pertama, benda yang pesen berajak pada zat dan pesen berajak kepada yang menjadi. Dia panggil apa? Arah. Arah. Benda ni ada 4 perkara berlaku. Pertama, pesen berajak pada zat dan berajak pada yang menjadi. Pesen lagu tu gapo orang panggil? Aradun. Sifat-sifat ada tubuh kita ni. Berajak pada zat kita dan berajak kepada yang menjadi. Orang panggil arah, sifat makhluk. Yang kedua, tak berajak pada zat tapi berajak kepada yang menjadi. Orang panggil apa dia? Jirim atau zat makhluk. Ni zat kita ni. Kita berajak pada zat, tak berajak dah. Tidak akan melekat semua di perut umur. Benar ni? Apa kita lahir daripada umur kita, letak sama kusal kat situ. Apa? Berajak pada zat. Tak. Zat kita, zat mak kita, zat pok kita, suku tu dah. Maka kita tak berajak pada menopel zat. Tapi berajak pada yang jadi. Orang panggil jirim. Zat makhluk. Apa dia zat makhluk? Yang ketiga, dia berajak menopel di zat, ataupun dia nak ada, dia berajak kena ada di zat. Nak ada dia berajak kena ada di zat, tapi dia tak berajak pada yang menjadikan dia. Apa dia? Sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia panggil sifat Allah Ta'ala. Dia berajak kepada di zat, berajak nak ada dia kena ada di zat, tapi dia tak berajak pada yang menjadi. Sifat Allah, maka sifat-sifat Allah Ta'ala semua kena ada di zat Allah. Ada yang menjadi sifat Allah dah azali lagi, sedia kala lagi. Yang keempat, dia tak berajak menopel di zat dan dia tak berajak kepada yang menjadi. Gapo panggil? Tu zat mutlak. Siapa? Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala. Tak berajak menopel di zat, tak berajak menopel di muka lain, dan tak berajak kepada yang menjadikan dia. Orang panggil gapo kalau pasal tu? Zat semati, zat hakiki. Ada pohon yang kedua tadi, tak berajak menopel di zat tapi berajak pada yang jadi. Zat tapi jirim dia panggil. Zat makhluk ni. Ada pohon yang keempat ni, tak berajak menopel di muka lain dan tak berajak kepada menjadi. Orang panggil apa dia? Zat hakiki sungguh. Siapa yang pasal lagu tu? Allah. Allah. Sebab tu bila kita kata Allah, nama bagi zat, maka zat-zat ni sepatut kita faham dah makna kiamu ta'ala min nafsi. Sebut kata zat, pasal tak berajak menopel di sifat. Pasal tak berajak menopel di benda lain, tak berajak menopel di zat yang lain, dan tak berajak pada yang menjadi. Apa? Sebut kata zat, tak berajak menopel di benda lain dan tak berajak kepada yang menjadi. Pada hari tidak makna kiamu ta'ala bin nafsi di perkataan zat, di bahasa makna zat hakiki. Tapi kenapa ulama bila pula nama kiamu ta'ala bin nafsi ini sifat Allah Ta'ala? Sebagaimana kita ayat tadi, kerana salah dalam bab ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Bencana sangat besar kalau tidak bid'ah
fasik, kupu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ulama bila suku. Padahal kalau kita bahas di ta'rif zat, tahu tak? Zat hakiki tak berajak kepada benda lain dan tak berajak pada menjadi. Zat Allah Ta'ala. Makna apa ni? Makna kiamu ta'ala bin nafsi dah. Tengok dia kata. Dan tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia Allah. Ada yang? Tak ada ni. Maka dua makna kiamu ta'ala bin nafsi boleh berhedah di ta'rif bahasa zat tadi. Zat hakiki tak berajak kepada benda lain dan tak berajak kepada yang menjadi. Kalau gitu kemudian makna kiamu ta'ala bin nafsi tak berajak kepada zat dan tak berajak kepada yang menjadikan dia. Tidak serupa makna. Serupa itu makna dia. Kenapa ulama bila suku? Bagaimana tadi? Lianna khata' fi fanni hadzal ilmi azim. Salah dalam bab ilmu usul fiqh besar. Bencana dia sangat besar. Sebab tu ulama dia bila suku-suku. Padahal benda dulu ada penyakit. Benda yang sama. Jadi kenapa makna qiyamu ta'ala bin nafsi yang pertama, Allah Ta'ala tu tidak berhajat, tidak berkehendak kepada zat. Kerana yang berhajat kepada zat ialah sifat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, bermakna Allah tu bukan zat, Allah tu sifat. Maka bila Allah Ta'ala tu sifat, sifat tidak dapat bersifat melainkan hak dia sudah bersifat dah. Dia kata dia boleh balik. Kenapa dia ni? Makna qiyamu ta'ala bin nafsi, Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berhajat pada zat. Kerana kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, nescaya dia bukan zat, dia sifat. Kerana sifat yang berhajat pada zat, zat tak berhajat pada zat. Zat ni cakap-cakap dia. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka dia tidak dapat bersifat melainkan apa yang dia sudah bersifat dah. Contoh ni, sifat kudrah ada di zat Allah. Kudrah tu zat ke sifat? Tanya. Kudrah zat ke sifat? Sifat. Iradah sifat ke zat? Sifat. Ilmu sifat ke zat? Itu balik dia. Sifat ke zat? Zat ke sifat? Ilmu. Ilmu zat ke sifat? Sifat juga. Jadi boleh kata kudrah ni nak bersifat selain daripada nama dia kudrah. Boleh? Kudrah dia berkuasa kan? Kuasa. Boleh kata sifat kuasa ni dia nak bersifat selain daripada nama dia dah bersifat dengan sifat berkuasa. Boleh kata ada? Boleh tak? Boleh kata hitam di bola tu nak bersifat selain daripada sifat hitam tu. Boleh kata bulat di bola tu nak bersifat selain daripada dia bersifat dengan bulat. Boleh tak? Ni lah kau beri orang Ustaz ayat dia. Contoh qudrah bersifat dengan sifat qudrah ni satu sifat tapi dia bersifat dengan sifat lain pula. Boleh tak? Qudrah lah bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayat, bersifat dengan sama, bersifat dengan bahasa. Boleh? Contoh pedah di dada tu. Pedah tu nak bersifat dengan merah, nak bersifat dengan mani, nak bersifat dengan masal. Boleh tak? Pedah di dada tu nak bersifat banyak lagi dia. Dia tu sifat dah, nak sifat lagi dia. Boleh tak? Boleh. Hak bersifatnya berapa? Lada tu. Lada tu bersifat dengan pedah, bersifat dengan merah, bersifat dengan panjang. Banyak ke? Apa? Lada tu zat. Apa tak? Bola tu.
dia bersifat dengan bulat, bersifat dengan putih, bersifat dengan apa? Hitam, ada ke? Bulat. Bersifat dengan bulat. Tiba-tiba di bulat tu sendiri nak bersifat selain daripada sifat dia bulat dah. Boleh tak? Boleh. Kau boleh banyak bersifat ni zat. Kenapa bola tu boleh bersifat dengan banyak? Banyak kan dia boleh bersifat. Karena dia zat. Tak. Wahai apa? Wahai kenapa dia boleh bersifat dengan apa? Mani, dengan kuning, dengan dori, dengan hijab. Karena dia tu zat. Tapi aku jelas sifat yang ada di dunia tu. Kita ambil contoh kuning. Kuning tu sifat. Dia nak bersifat selain daripada dia tu kuning. Boleh tak? Dia nak bersifat dengan masa, dia nak bersifat dengan dengan mani. Tak boleh. Mani bodoh ya. Kuning tu warna suku. Apa dah ayat kamu? Kalaulah Allah Taala ada sifat apa? Getinya tak ada habis sifat kamalat Allah Taala. Kenapa? Karena tidak dapat bersifat mereka apa dia sudah bersifat dah. Kerana orang biasa boleh bersifat dengan sifat banyak ni zat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, bermakna dia tidak boleh bersifat selain daripada dia bersifat je. Maka tak ada kudrat, hayat, sama, basar, kalau tak ada habis. Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tak ada. Kenapa?